Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkaitan tajuk pengurusan tingkah laku dan disiplin. Okey, apakah yang dikatakan dengan pengurusan tingkah laku dan disiplin? Okey, kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama, saudara Abdul Hakim bin Norazman. Yang kedua, saudara Muhammad Fauzan bin Osman. Yang ketiga, saya sendiri Muhammad Ammar bin Muhammad Asri. Yang keempat, saudari Nur Nadiah binti Jainuri. Yang kelima, saudari Rosmaliza binti Razali. InsyaAllah berkaitan tajuk pengurusan tingkah laku dan disiplin, kami akan menerangkan berkaitan apakah definisi pengurusan tingkah laku, jenis-jenis tingkah laku dan disiplin, faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya tingkah laku dan disiplin, teknik ataupun kaedah untuk mencegah ataupun menyelesaikan masalah tingkah laku dan disiplin, dan akhir sekali, apakah kepentingan pengurusan tingkah laku dan disiplin ini. Tanpa membuang masa, saya menjemput saudara Abdul Hakim bin Norazman untuk menjelaskan definisi pengurusan tingkah laku dan disiplin dan jenis-jenis tingkah laku dan disiplin. Dipersilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan MC kita yang dihormati, Tuan dan Puan panel kita pada hari ini. Seterusnya, sahabat-sahabat yang disayangi sekalian, InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pengurusan tingkah laku dan disiplin. Okey. Pengenalan pengurusan tingkah laku dan disiplin. Apa yang dimaksudkan dengan tingkah laku dan apa juga yang dimaksudkan dengan pengurusan tingkah laku? Ada dua benda yang perlu kita faham di sini. Okey, yang pertama, tingkah laku ialah apa yang dilakukan oleh seorang individu dan semua tindakan manusia yang dapat diperhati dan dinilai secara separa sedar atau sedar. Okey, tingkah laku ni ialah apa yang dilakukan, apa yang diucap, apa yang dilakukan oleh seseorang dan semua tindakan manusia yang orang lain boleh nampak apa yang kita buat, ataupun perangai kita, sama ada secara sedar ataupun secara tidak sedar. Okey, itu adalah tingkah laku. Manakala pengurusan tingkah laku ialah satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan kaedah yang sesuai, kata Dr. Ragbir Kaur, anak perempuan Joginder Singh. Pengurusan tingkah laku tu ialah satu cara ataupun rancangan untuk menukarkan masalah tingkah laku tu kepada tingkah laku yang tidak bermasalah. Okey, itu adalah pengertian bagi pengurusan tingkah laku. Okey. Setiap guru mesti mempunyai satu pengurusan tingkah laku kawal kelas pembelajaran yang sihat dan produktif. Setiap guru dalam kelas tu kena pandai untuk mengawal perangai ataupun tingkah laku murid-murid dalam kelas dia. Okey. Pergi pada next. Okey, kita masuk kepada jenis-jenis tingkah laku. Tingkah laku tu ada jenis-jenis dia. Terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, kita pergi dulu kepada tingkah laku bermasalah negatif, dan yang kedua adalah tingkah laku bermasalah positif. Dia ada dua, negatif dan positif. Okey, tingkah laku bermasalah negatif pula terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama, bergantung, disruptif dan destruktif. Okey, kita pergi pada tingkah laku bermasalah positif pula terbahagi kepada empat bahagian. Yang pertama, tingkah laku bermasalah positif ingin tahu, cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif. Ada 4 positif, ada 3 negatif. Kita pergi dulu pada tingkah laku masalah negatif. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tingkah laku bergantung, tingkah laku destruktif dan tingkah laku destruktif ni?
Okey, tingkah laku bergantung ni adalah bermaksud tingkah laku yang menghalang. Okey. Tingkah laku yang menghalang dia untuk terus belajar, untuk memperkembangkan dia orang punya pemikiran. Okey. Tingkah laku bergantung ni adalah sangat membahayakan diri dia sendiri dalam pembelajaran dia. Okey, antara contoh tingkah laku bergantung. Yang pertama adalah kebimbangan. Kebimbangan ni dia sentiasa berasa takut, menunjukkan reaksi bimbang ataupun tiada keyakinan diri. Contoh, cikgu panggil nama dia, Rahim, tolong jawab soalan ni. Dia nak bangun-bangun pun, angkat tangan pun, dia nak bangun pun takut-takut. Dia tahu tapi dia takut untuk menjawab. Perkara tersebut membantutkan dalam proses pembelajaran budak tu. Okey. Yang kedua, pengasingan diri. Pengasingan diri ni dia macam tidak suka bergaul atau berkomunikasi dengan kawan-kawan. Sikap rendah diri yang terlalu tinggi, perasaan malu pada kawan-kawan. Dengan kawan-kawan pun dia takut-takut, dia malu-malu, jadi menyebabkan dia kurangnya keyakinan diri. Benda tu pun bagi efek dalam pembelajaran budak tu. Satu lagi, pergantungan berlebihan. Okey, pergantungan berlebihan ni contohnya apa? Dia terlalu mengharapkan pertolongan atau bantuan dari orang lain, terutama ibu bapa atau orang yang rapat dengannya. Terlalu manja, tidak boleh berdikari. Apabila dia dibagi homework ataupun kerja rumah oleh guru di rumah, dia tak boleh buat. Dia mengharapkan mak bapaknya juga yang siapkan kerja dia. Okey. Seterusnya, perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ni, contoh rendah diri ni, dia macam malu untuk menunjukkan kebolehan dia, teragak-agak memberikan pendapat atau idea atau menjawab soalan guru, tak yakin pada kebolehan diri, serta sering menganggap orang lain lebih baik daripada dia. Itu adalah tingkah laku yang bergantung. Kita masuk pula kepada tingkah laku disruptif. Apa yang dimaksudkan dengan tingkah laku disruptif? Tingkah laku disruptif ni adalah yang dimaksudkan tingkah laku yang mengganggu. Tingkah laku yang mengganggu ni amat membahayakan diri dia dan orang kat sekeliling dia. Okey. Antara contoh tingkah laku disruptif. Minta maaf disruptif. Okey, antara contoh bagi tingkah laku disruptif ni adalah hyperaktif. Hyperaktif ni jenis budak yang macam mana? Kelakuan atau bertingkah laku yang tersangat agresif. Dia hyperaktif, terlebih aktif daripada murid-murid yang lain. Dia boleh mengacau cikgu-cikgu dia, boleh kacau kawan-kawan dia yang lain. Itu adalah hyperaktif. Okay, seterusnya, kelakuan nakal. Nakal ni suka mengganggu kawan-kawan, membuli atau menyakat kawan-kawan sekelas. Itu adalah kelakuan nakal. Bukan setakat buli kawan-kawan yang lain, tapi boleh juga dia membuli cikgu yang sedang mengajar. Okey, seterusnya, bising. Bising mengganggu ketenteraman bilik darjah, tak pun banyak bercakap. Itu juga merupakan tingkah laku yang mengganggu dalam pembelajaran kat kelas. Okey, seterusnya, ketawa kuat. Ketawa kuat. Okey, ketawa kuat. Ketawa dengan suara yang agak kuat ataupun agak lantang tanpa memikirkan guru yang sedang mengajar, tak pun kawan-kawan yang nak belajar. Itu juga adalah tingkah laku yang disruptif ataupun tingkah laku yang mengganggu.
Seterusnya agresif. Agresif ni ada dua, sama ada secara lisan ataupun fizikal. Contohnya agresif ni, dia punya perangai luar daripada jangkauan. Contohnya menggunakan kata-kata lucah, kurang ajar ataupun tidak sopan. Perkara-perkara tersebut boleh mengganggu pembelajaran dalam sebuah kelas. Okey. Seterusnya, tingkah laku destruktif. Okey, tingkah laku antisosial. Sama erti dengan tingkah laku destruktif. Perkara tersebut membahayakan diri sendiri, sekolah dan juga masyarakat. Antara contoh bagi tingkah laku ini antaranya ialah gangsterism. Gangsterism, dia gangster lah, suka bergaduh dengan kawan-kawan lain, berlawan, bertumbuk, cari pasal dengan mana-mana murid, terutamanya rakan sebaya, tak pun rakan sekelas lah. Okay. Yang kedua, vandalism. Vandalism ni dia suka merosakkan harta benda awam. Contohnya conteng dinding, pakai pen ataupun pensel kat dalam kelas, mematahkan alat pengepam tandas, tak pun memecahkan kerusi atau meja di dalam bilik darjah, memecahkan cermin kelas, menggoreng atau menconteng meja. Itu adalah perkara-perkara vandalisme. Okey. Kumpulan liar ni macam mana? Dia terlibat dengan kumpulan yang tidak bermoral, kumpulan samsing dan lain-lain lagi. Okay. Itu adalah tingkah laku yang negatif. Seterusnya, tingkah laku bermasalah positif tadi terbahagi kepada 4 bahagian. Tingkah laku bermasalah positif. Yang pertama, tingkah laku ingin tahu, iaitu sikap ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu perkara. Kat dalam kelas tu, kadang kalau kita perasan, kat dalam kelas tu ada seorang murid, cikgu, dia banyak tanya. Sebab dia nak tahu. Itu adalah tingkah laku ingin tahu. Yang kedua, tingkah laku cepat belajar. Jenis budak yang macam ni, dia cepat menangkap terhadap satu perkara yang baru dipelajarinya dengan cepat. Orang lain, budak-budak lain belum faham lagi, tapi dia dah faham dah. Oh, macam tu ke cikgu? Itu adalah tingkah laku cepat belajar. Tapi itu tak ada masalah untuk kita dalam pembelajaran. Sebab apa? Benda tu adalah perkara yang baik, benda yang positif. Okey. Seterusnya, tingkah laku pintar cerdas. Pintar cerdas pun termasuk dalam tingkah laku. Okey, tapi positif. Berfikiran dengan pantas dan cepat. Seterusnya, tingkah laku proaktif. Menunjukkan kesungguhan dalam pelajaran. Dia betul-betul bersungguh, lebih dari kawan-kawan yang lain. Itu adalah tingkah laku proaktif. Okey, secara kesimpulannya, kita sebagai guru mestilah pandai untuk menguruskan tingkah laku murid-murid dalam kelas. Kalau kita tak pandai menguruskan tingkah laku dalam kelas, itulah terjadinya perkara-perkara yang kita tak ingini. Macam guru, murid-murid kurang ajar dengan guru, tak pun proses pembelajaran tu sukar untuk dijalankan. Rasanya setakat itu sajalah penyampaian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Abdul Hakim bin Nur Azman. Seterusnya saya menjemput saudari Rosmaliza binti Razali untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah pengurusan tingkah laku dan disiplin. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis dan terima kasih juga atas soalan yang diajukan.
soalan yang diberi pada saya iaitu faktor-faktor masalah disiplin. Okey, faktor-faktor masalah disiplin di sini saya dapat kenal pasti yang terbesar iaitu 3 masalah yang berlaku bagi pelajar itu. Yang pertama, sikap pelajar itu sendiri. Yang kedua, faktor ibu bapa dan keluarga. Faktor ketiga iaitu faktor sekolah. Okey, faktor masalah disiplin pelajar. Yang pertama, faktor diri pelajar itu sendiri, iaitu mereka gagal mengawal hawa nafsu diri dalam mengharungi kehidupan yang penuh cabaran. Okey, ini dapat dilihat apabila pelajar itu melakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang sekolah dan mereka menganggap itu perkara biasa. Okey, pelajar juga gemar melakukan perkara-perkara yang baru tanpa memikir panjang. Contohnya, mereka membuli kawan tu. Okey, mereka merasa seronok membuli. Okey. Dan mereka membiarkan sikap diri sendiri tu, hawa nafsu menguasai diri. Melakukan perkara-perkara tersebut dengan suka. Mereka gemar. Okey. Buli orang, gemar. Melakukan kerosakan di sekolah, suka. Masuk suka kat sini, mereka merasa terhibur dengan melakukan kerosakan, vandalisme di sekolah. Okey, mereka melakukan ini melanggar disiplin sekolah dengan biasa pelajar-pelajar ni selalunya ponting sekolah, selalu melawan guru, suka membuli, hisap rokok, salah guna barang-barang, melakukan vandalisme, suka melepak, mencuri. Mencuri ni banyak juga yang berlaku. Okey, faktor kedua iaitu faktor ibu bapa dan keluarga. Okey, ibu bapa merupakan insan yang paling terdekat dengan anak-anak. Okey, persekitaran rumah merupakan perkara yang paling dekat dengan jiwa anak-anak itu sendiri. Okey, persekitaran tempat tinggal dan taraf kehidupan juga memainkan peranan juga yang saya dapati daripada apa yang saya kajilah, iaitu contohnya persekitaran rumah yang tidak kondusif. Ramai dalam kuantiti kat rumah tu ramai menyebabkan tidak dapat kasih sayang yang sepenuhnya, ataupun disebabkan kemiskinan, taraf hidup yang kemiskinan. Ibu bapa sibuk bekerja, pergi pagi balik malam, pergi keluar rumah untuk bekerja, anak masih tidur. Okey, balik anak-anak pun dah tidur. Balik malam anak dah tidur. Dan kekurangan kemudahan untuk belajar. Sekarang kekurangan itu disebabkan kemiskinan. Contohnya, orang lain dapat beli barang-barang untuk belajar. Contohnya, ada juga yang sebab ibu bapa ni sibuk, tak sempat nak menanyakan hal-hal anak-anak. Okey, saya pun ni di depan mata saya sendiri yang berlaku. Contohnya, nak beli buku je, just harga RM1, RM2. Tapi di sekolah cikgu tanya, mana buku latihan awak, tapi dia tak ada duit nak beli. Itu mengganggu emosi dia juga, dan menyebabkan mereka membuatkan tingkah laku pelajar ni di sekolah akan bermasalah disebabkan mereka tidak dapat mengawal emosi. Mula-mula tu diam, lepas tu dah rasa malu, tak ada buku dan tak buat kerja. Mengganggu pelajar-pelajar lain. Okey. Faktor ketiga juga iaitu faktor kegagalan pihak sekolah bertindak pantas dalam menangani isu-isu ini. Contohnya, sudah dapat report-report daripada guru ataupun daripada
pengawas. Yang pelajar ini melakukan masalah disiplin. Okey. Sengaja melambat-lambatkan. Ada. Okey. Dan ada juga merahsiakan masalah disiplin sekolah kerana tak nak nama sekolah ini buruk. Okey. Pelajar beranggapan mereka tidak melakukan tidak melanggar disiplin lah sebab pihak sekolah menutupi apa yang mereka lakukan. Contoh yang terdekat pernah berlaku kat sekolah saya. Isak week. Just panggil pelajar itu dah bagi nasihat. Bagi saya itu pelajar tu dah melakukan kesalahan yang berat. Okey, atas kajian yang telah saya lalui dan pengalaman saya sendiri pada beberapa tahun yang lalu, pelajar ini bagi saya ia kekurangan kasih sayang lah. Okey, disebabkan ibu bapanya telah berpisah. Okey, dan tinggal dengan mak bapaknya telah berpisah dan ibunya kahwin lain. Okey. Dan taraf hidup pun agak sederhana. Mak ayah kerja, datang sekolah suka sangat membuli, suka kacau pelajar lain. Walaupun even ni baru darjah 2, dia suka membuli. Kalau guru tak ada dalam kelas, memang dia akan buat hal, buat bising, suka ambil makanan orang. Kalau dia nak, dia rampas saja. Dia akan terus ambil je makanan tu. Okey. Kalau kat dalam kelas guru ada pun, dia suka buat bising. Contohnya, dia tanya soalan. Dia punya jawapan yang dia bagi tu memang merapu-merapu. Apa yang dia cakap tu suka je. Benda-benda yang tidak kena mengena dengan pelajaran pun akan keluar daripada mulut dia. Kita suruh buat kerja. Okey, salin. Okey, saya tak ada buku. Saya tak nak salin. Pinjamlah buku sebelah. Dia pergi tarik je buku orang sebelah. Ataupun dia akan pergi tengok orang sebelah. Jadi kacau orang sebelah lah. Orang nak buat kerja. Dia pergi tolak kepala orang. Pergi tarik pensel, tarik buku orang. Okey. Itu antara masalah yang berlaku pada pelajar saya sendiri yang saya nampak. Dan faktor daripada dirinya sendiri iaitu dia tak boleh nak mengawal perasaan marah tu. Kalau dia buat orang, tapi orang balas balik, contohnya dia pergi tolak kawan sampai jatuh. Dan kawan dia mengadu, Zah dia ni buat selalu buat kacau saya. Bila-bila saya dia pergi tolak orang tu lagi sekali. Ada pernah dia nak tumbuk. Saya pernah leraikan masalah tu. Dan saya pernah tanya pada dia. Saya tak tariklah benda ni ke pihak disiplin sekolah. Cuma saya inisiatif saya sendiri sebagai guru kelas. Saya cakap dengan dia. Okey, awak apa ada masalah? Kenapa masalah awak kat rumah ke, kat sekolah ke? Dia dengan selamba je. Kalau kita sirotan awak kan. Kalau awak ada buat masalah lagi, sirotan awak. Dia boleh cakap dengan selambanya. Tak kisah, saya dah biasa kena rotan. Tu saya dah tercengang. Macam mana dah biasa kena rotan. Okay, saya tahu, saya selidik lah dia punya cerita macam mana. Okey, yang pertama, mak ayah dia dah bercerai. Kedua, mak dia kahwin lain dan dia tinggal dengan bapa tiri. Dan dia pernah cerita pada saya yang dia pernah tidur kat luar rumah tepi kereta disebabkan dia kacau adik dia. Dia suka kacau adik dia. Saya pun terkejut lah. Dan yelah, budak baru darjah 2 boleh cerita macam tu. Okay, lepas tu pendekatan saya buat baik dengan dia, tak marah dia, saya peluk dia. Saya cakap kat dia, awak sebaya dengan anak saya. Saya sayang awak, saya sayang semua pelajar-pelajar saya. Awak macam anak saya. Awak tolong jaga tingkah laku, jangan selalu marah-marah, tak elok.
Dia ceritalah, saya kadang datang sekolah tak bawa duit. Okey, kan saya belanjalah, bagi dia RM1. Alah, setakat budak darjah 2 kan, RM1, RM2. Kita pergi makan. Hari ni saya tak bawa duit, tak bawa duit. Jadi saya tanyalah dia, betul ke awak tak bawa duit? Betul. Okey, ikut saya, awak makan, saya bayar. Saya tanya yang orang kawan dia yang lain pula, kalau betul awak tak buat, betul tak dia ada beli makanan tak hari ni? Yang lain pun, okey tak ada. Okey, saya akan belanja dia. Kita kena biar dia mengawal emosi dulu. Jangan selalu marah-marah, tak elok. Kena nasihatkan dia. Marah-marah ni sifat apa? Sifat syaitan. Okey. Itulah antara terima kasih. Itu je daripada pengalaman saya, dan terima kasih kepada pengurusi yang menanyakan soalan ni kepada saya. Terima kasih kepada saudari Rosmaliza binti Razali. Seterusnya saya menjemput saudara Muhammad Fauzan bin Osman untuk menjelaskan ataupun menerangkan apakah teknik ataupun kaedah yang boleh diambil untuk mencegah ataupun menyelesaikan masalah tingkah laku dan disiplin yang berlaku. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan bin Osman, bernombor matrik 201710764112. Saya dapat bahagian teknik pengurusan, bagaimana cara mengatasi masalah murid pecah masuk ni lah. Teknik ni macam mana? Okey, jadi yang pertama, sebagai ibu bapa perlulah memain peranan penting dan menjadi idol kepada anak-anak mereka sendiri. Kerana apa? Contoh ibu bapa, dan apa yang ibu bapa lakukan, anak mesti buat. Anak mesti ikut cara ibu bapa tu sendiri. Okey. Yang kedua, ibu bapa juga banyak habiskan masa bersama anak-anak mereka dan mengajar tingkah laku semasa anak buatlah, semasa murid anak-anak tu sendiri lakukan. Okey, yang ketiga, ibu bapa juga mesti menunjukkan nilai-nilai yang murni dan menanyakan masalah anak yang dihadapi di sekolah. Ini kerana banyak ibu bapa yang sibuk bekerja, sampaikan tak sempat nak menanyakan anak-anak di sekolah apa yang anak-anak buat dekat sekolah. Itulah peranan dan teknik daripada pengurusan ibu bapa. Okey, yang kedua pula, daripada pelajar itu sendiri. Iaitu pelajar itu sendiri perlu mengamalkan nilai-nilai murni mereka. Maknanya dari segi pertuturan, dari segi percakapan diorang tu sendiri, dari segi perbuatan mereka, perlu positif, diri. Yang seterusnya, mereka ni juga sebagai seorang pelajar ni juga perlu saling toleransi bersama sahabat. Maksudnya ukhuwah antara satu sama lain lah. Pelajar itu sendiri dengan sahabat-sahabat mereka perlu baik, perlu ada sifat baik di situ. Okey. Dan yang ketiga pula, kita pergi kepada pihak sekolah. Pihak sekolah kalau ada kes jenayah ni, perlu mengambil tindakan yang sewajarnya dalam mengatasi masalah disiplin sekolah. Apa yang perlu, maksudnya guru disiplin lah, wajib mengambil tindakan, sama ada denda ke atau sebagainya lah.
Okey. Yang seterusnya, sekolah perlu meningkatkan kawalan yang ketat seperti bilik guru dan pejabat bagi memastikan pelajar tidak mudah masuklah ke dalam bilik guru tu. Kawalan yang ketat maksudnya ini pengurusan sekolah lah ni. Pengurusan sekolah. Yang terakhir, tekniknya ialah kita perlu banyak dan pelbagaikan program-program seperti membentuk pelajar cemerlang. Ini bagi memastikan pelajar tu baguslah. Pelajar tu dapat meningkatkan kualiti diri dengan lebih baik. Kita banyakkan program-program di sekolah. Jadi itu saja perbincangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Fauzan bin Osman. Akhir sekali saya menjemput saudari Nur Nadiah binti Jainuri untuk menerangkan ataupun menjelaskan apakah kepentingan pengurusan tingkah laku dan disiplin ini, sama ada di sekolah ataupun di mana-mana institusi yang lain. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya teruskan dengan soalan yang keempat, iaitu apakah kepentingan dalam mengurus tingkah laku? Okey, tingkah laku terpuji penting bagi melahirkan murid yang bersifat sanggup melaksanakan tanggungjawab pada diri, keluarga, institusi dan juga negara. Tanpa tingkah laku terpuji dalam diri pelajar ni, mereka tak mungkin sanggup melaksanakan tanggungjawab diri sendiri, dan mereka lebih rela melakukan kesalahan berbanding melakukan perbuatan baik, kerana bagi mereka tak ada faedahnya mereka melakukan kesalahan. Tingkah laku terpuji penting bagi mewujudkan suasana tenang dan kondusif dalam bilik darjah supaya proses PNP dapat dilaksanakan dengan licin, berkesan dan penuh ceria. Apabila murid yang bermasalah dari segi disiplin ini tidak wujud dalam kelas, maka tak ada murid yang membuat bising dan mengganggu murid lain belajar. Guru juga tak perlu untuk meninggikan suara ataupun bercakap kasar dengan murid. Ini menyebabkan berbagai masalah murid sendiri yang sudah memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Oleh itu, hubungan antara guru dan juga murid dapat diperbaiki dan kemesraan juga dapat diwujudkan. Para pelajar menjadi lebih tekun dan produktif apabila mereka mempunyai tingkah laku yang terpuji. Apabila mereka mengikut disiplin yang telah ditetapkan, jadual mereka dan tingkah laku mereka dapat berubah. Mereka dapat melakukan sesuatu perkara secara sistematik dan mengikut laluan yang betul tanpa menyalahi undang-undang. Mereka dapat menjadi lebih produktif lagi dalam menghasilkan idea yang menarik dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang kemahiran. Masa dapat dijimatkan juga kerana segala tugasan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang lebih singkat. Disiplin diri yang tinggi membentuk mereka menepati masa dan tidak membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak perlu dilakukan. Sebagaimana yang kita tahu, pelajar kini lebih banyak melakukan tingkah laku bermasalah sehingga hilang pegangan hidup dan hala tuju. Pembangunan tingkah laku terpuji yang tinggi dalam kalangan pelajar mampu melatih pelajar dengan nilai-nilai murni seperti kepatuhan, tanggungjawab, kasih sayang, kerjasama, cintakan kebersihan dan hormat menghormati. Oleh itu, dengan mematuhi disiplin, pelajar sentiasa ingat dan menanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri dan membuang sifat-sifat negatif dan yang tidak perlu ada dalam diri mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Okey, terima kasih kepada saudari Nur Nadiah binti Jainuri. Okey, kesimpulan yang dapat saya buat, semua pihak berkaitan pengurusan tingkah laku dan disiplin ini sangat penting dan perlu ada di setiap sekolah bagi menangani masalah tingkah laku dan disiplin pelajar. Semua pihak perlu bekerjasama dalam menangani
masalah disiplin ini sama ada di sekolah ataupun di tempat kerja. Okey. Tindakan satu pihak sahaja tidak akan membuahkan hasil. Sekiranya di dalam sebuah sekolah hanya guru disiplin sahaja yang bertindak, tetapi tidak ada sokongan daripada mana-mana guru ataupun ketua guru, ketua pentadbiran, maka tidak akan berjaya. Oleh itu, sama-samalah kita berganding bahu untuk menangani ataupun mengurangkan masalah tingkah laku dan masalah disiplin di sekolah kita. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.